forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap Anwar Nasihat Muhyiddin tumpu ke mahkamah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin menumpukan pada kes mahkamah dan bukannya mendesak beliau meletak jawatan sebagai pemimpin nombor 1 negara. Perdana Menteri berkata ketika ini kerajaan pimpinannya masih lagi menguasai 2/3 kursi di Parlimen. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Di akhirnya kita komen macam biasa. Semalam juga Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menasihatkan mengeluarkan kenyataan keras nampaknya kenyataan beliau itu. Jadi selaku Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta agar pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin menumpukan pada kes mahkamahnya dan bukan mendesak beliau meletak jawatan sebagai pemimpin nombor 1 negara. Jadi Perdana Menteri berkata ketika ini kerajaan pimpinannya masih lagi menguasai 2/3 kursi Parlimen. Pilihan raya negeri sudah pun berjalan, itu tak ada masalah. Bukan akan melibatkan kursi di Parlimen, saudara. Jadi kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita kekal kemenangan kita masih dapat 2/3 majoriti ahli Parlimen. Jadi dia buat perkiraan apa? Jadi sebab itu katanya saya nasihatkan agar dia tumpukan kes mahkamah. Kerana sebelum ini Tan Sri Muhyiddin mendesak agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dan timbalannya Datuk Seri Zahid Hamidi meletak jawatan. Kerana kononnya susulan keputusan pilihan raya negeri di mana 3 negeri kalah, wakil-wakil calon-calon daripada Pakatan Perpaduan dan 3 kursi itu di 3 negeri itu di Kedah, Kelantan dan Terengganu dimenangi oleh Perikatan Nasional. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan bahawa beliau sama sekali tak bersetuju dengan andaian bahawa pengundi Melayu dan anak muda sudah pun begitu mudah terpesong dengan hasutan kaum dan agama pasca keputusan PRN baru ini. Jadi kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau sedar dasar madani yang dibawa oleh kerajaan perpaduan perlulah mengambil masa untuk difahami rakyat dan ia merupakan satu cabaran agar jentera dan pimpinan parti bekerja lebih keras memaknai dan menterjemahkan konsep berkenaan sehingga ke akar umbi. Kerana kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata ia mengambil masa yang panjang. Saya tak setuju semua pihak salahkan orang Melayu, menyalahkan kefahaman mereka bahawa mereka itu mudah terpengaruh dengan hasutan kaum dan agama. Jadi beliau juga tidak menyalahkan anak muda. Mungkin kerana mereka tidak diberi kefahaman yang jelas. Inilah kegagalan mereka yang sepatutnya berada di bahagian penerangan untuk memperjelaskan kepada peringkat akar umbi. Jadi berhubung dengan kerjasama kerajaan perpaduan dengan 3 negeri yang dimenangi oleh pembangkang pilihan raya lepas, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga pengurusi Pakatan Harapan berkata ia terpulang pada berkenaan negeri berkenaan. Itu salahlah kepada mereka. Kalau mereka mau bekerjasama, ada kaedahnya. Bukan saja dari segi kenyataan, juga tindakan. Kalau nak kerjasama dengan kerajaan pusat, tak ada masalah. Dan malahan, beliau mengulangi kenyataannya bahawa tuntutan derita rakyat akan ditangani. Tanpa mengira batas pahaman politik. Saudara, begitulah murninya hati seorang Perdana Menteri, saudara. Dalam waktu yang sama juga, saya melihat ini kenyataan yang agak keras daripada seorang Perdana Menteri. Katanya bahawa beliau mahu bahawa amalan meminta dan memberi komisen dalam mana-mana pelaksanaan projek pembangunan termasuk projek perumahan dihentikan segera. Memang pun sekarang ni pegawai ataupun penyiasat SPRM telah pun ditempatkan di pelbagai kementerian untuk melihat agar tiadanya elemen korupsi. Jadi Perdana Menteri berkata kerajaan tidak pernah menghalang mana-mana syarikat daripada menjalankan operasi mereka dan memperoleh keuntungan. Namun, amalan memberi komisen kepada mana-mana menteri atau parti politik tidak seharusnya berlaku. Selama ini memang berlaku begitulah, saudara. Bagi kontrak kerajaan, maka ada dana-dana tertentu yang diberi kepada parti politik atau pemimpin tertentu. Ini menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu dihentikan serta-merta dan ahli-ahli perniagaan yang menjalankan ataupun mendapat kontrak dengan kerajaan tidak harus melayan sebarang tuntutan. Kalau ada tuntutan, hubungi SPRM, saudara. Kerana ada keuntungan syarikat yang tak ada masalah. Tapi janganlah potong 10 atau 15 juta untuk Pak Menteri atau parti seperti amalan sebelum ini. Dan inilah yang merosakkan. Jadi kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya faham
Ramai yang marah saya kerana menyinggung hal ini. Tapi semua orang tahu. Tanyalah pada pemaju. Saudara. Apakah tindakan saya ini betul? Atau salah? Atau saya sengaja membesar-besarkan? Ataupun saya bercakap benar? Itu persoalannya yang dilontarkan oleh Perdana Menteri. Jadi katanya hakikatnya semua mengakui ini telah menjadi amalan. Jadi kita harus hentikan amalan buruk ini. Demikian menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim. Secara jelas dan lantang beliau tidak mahu lagi budaya memberikan projek di mana ada imbuhan untuk orang-orang tertentu. Sudah-sudahlah. Negara berada dalam yang begitu tersasar ekonominya, kesan daripada korupsi, nepotisme dan kronisme. Semua ini harus dihentikan. Datuk Seri Anwar Ibrahim tegas. Sebab itu beliau mengatakan, malahan masa kempen-kempen itu hari pun dia menjelaskan, kalau itulah sebabnya ada orang yang mau menjatuhkannya, silakan. Dia tidak akan berhenti untuk meneruskan usaha untuk menyelamatkan negara daripada terus terjebak dalam korupsi dan juga dalam suasana yang begitu tempang, saudara. Iaitu Ketua Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, iaitu Tan Sri Azam Baki. Nampak gayanya keras kenyataan beliau apabila mengatakan, balik sajalah dan jangan bagi alasan. Itu kata Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Tan Sri Azam Baki mengulas mengenai peguam yang juga pengarah dan pemegang saham NERACS yang Berhad, itu Mansur Saad, serta menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang sedang dicari oleh SPRM. Jadi katanya saya tetap dengan pendirian saya. Itu kata Tan Sri Azam. Mereka berdua perlu balik dan hadapi juga apa siasatan dan jangan bagi banyak alasan. Saya tidak mau dengar. Mungkin cakap saya ini cakap orang yang tidak suka, tapi itulah saya. Jadi mereka berdua balik sajalah, jangan bagi banyak alasan. Itu kenyataan beliau menyantuni kenyataan-kenyataan yang dibawa oleh pihak peguam dan keluarga daripada mereka yang sedang berada di luar negara yang masih lagi belum memberi penjelasan bila nak balik untuk siasatan dilanjutkan. Semakkan rekod mendapati bahawa Muhammad Adlan dan Mansur meninggalkan Malaysia pada 17 Mei dan 21 Mei lalu dan tiada rekod kembali ke tanah air. 10 Ogos lalu, Bertaharian melaporkan Tan Sri Azam pernah meminta ahli perniagaan Muhammad Adlan, itu menantu Tan Sri Muhyiddin yang kini berada di luar negara, untuk balik berurusan dengan pihaknya tanpa sebarang alasan. Tan Sri Azam turut menafikan bahawa SPRM baru mencari menantu bekas Perdana Menteri itu. Sebaliknya, agensi berkenaan sudah beberapa kali cuba menghubungi beliau. Kita sudah mencarinya sejak Jun, tapi gagal untuk dapat kerjasama dan setiap kali pegawai penyiasat berhubung dengannya, ada saja alasan diberikan. Dan itulah tindakan notis dilakukan apabila tidak mahu bekerjasama dan bukan ada kaitannya dengan pilihan negeri. Itu kenyataan Tan Sri Azam berhubung tentang siasatan terhadap dua orang yang masih lagi katanya berada di luar negara, saudara. Dan sekarang ni, saudara, dalam keadaan begitu, nampak gayanya saya melihat bahawa gerakan pihak-pihak tertentu masih berterusan. Hari ini sekarang, apabila pilihan raya negeri-negeri telah selesai, sudah wujud pula gerakan untuk menjatuhkan kerajaan negeri Perak. Demikian menurut Datuk Seri Syahrani Muhammad. Dan beliau mengakui memang wujud gerakan pihak tertentu untuk menumbangkan kerajaan negeri kerana pembangkang tidak berpuas hati terhadap prestasi mereka dalam pilihan raya negeri di 6 buah negeri Sabtu lalu. Jadi bila gagal mereka untuk mencipta gelombang baru dengan cadangan kononnya penolakan rakyat sebagainya, dan hari ini mereka melihat yang rapuh adalah negeri Perak. Gerakan tersebut berusaha untuk memujuk katanya sekurang-kurangnya 4 ahli Dewan Luar Negeri kerajaan agar menyokong pembangkang bagi membolehkan mereka memperolehi majoriti murah. Gerakan menumbangkan kerajaan negeri memang dalam pengetahuan saya. Itu kata Datuk Seri Syahrani. Memang ada gerakan, ada cubaan untuk menumbangkan kerajaan negeri. Yang kita tahu, dalam kerajaan mereka sejak dulu lagi, mereka perlukan 4 adun saja untuk mendapat majoriti mudah. Tapi tidak semestinya adun Barisan Nasional, mungkin juga adun Pakatan Harapan bersetuju. Tapi mungkin siapa saja daripada 33 adun ini, dia hanya perlukan 4 adun saja. 4 adun itu, tak kena kita pun tak tahu siapa yang sedang dihubungi. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar semalam, saudara. Selepas mengadakan perjumpaan dengan semua adun kerajaan di Ipoh, saudara.
Jadi menurut Datuk Seri Syarani, kita tak mahu ada di antara 33 adun ini yang syak wasangka di antara sesama lain. Sebab itu bila mengadakan pertemuan. Kerana hari ini mungkin ada pihak-pihak tertentu sedang memujuk untuk menjatuhkan kerajaan, saudara. Dalam pertemuan tersebut, bagaimanapun 4 orang tidak hadir, saudara. Iaitu Ngah Komeng, iaitu daripada parti DAP, Dun Kepayang, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin, itu Adun Sungai Rapat, Muhammad Arafat Variasai Mahmad, Ulu Kinta, dan Lo Siyi, PH Jalong. Tapi katanya semua mereka itu memaklumkan kepada saya tidak dapat hadir kerana punya tugas dan semuanya bersetuju dengan keputusan perjumpaan tersebut. Jadi itu keadaan sekarang. Perak sedang diserang untuk dijatuhkan. Tak ada kerja lain lah mereka. Nak jatuhkan negeri, nak jatuhkan negara. Aduhai. Jadi sebab itu saya melihat kesan daripada pilihan raya negeri ini akhirnya veteran UMNO setelah pun bersuara. Melalui Setiausaha Agung Veteran UMNO Malaysia, Datuk Mustafa Yaakob mengatakan bahawa kekalahan berterusan UMNO sejak pilihan raya umum ke-15 sehinggalah pilihan raya negeri yang baru saja berlangsung disifatkan oleh mereka sebagai berpunca daripada pengkhianatan oleh ahlinya sendiri. Veteran merasakan bahawa ini adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh ahlinya sendiri. Menurut Datuk Mustafa Yaakob, UMNO masih relevan dan akan tetap relevan selagi ahlinya tidak mengkhianati UMNO. Walaupun keputusan PRN tidak berpihak pada UMNO, tapi penyokong setia tetap mempertahankan parti itu. Malangnya, akibat ahli yang tidak setia dan belot, maka UMNO kecundang dan kalah teruk. Dalam arti kata lain, UMNO kalah teruk sejak PRU 15 sehinggalah PRN yang baru lalu kerana dikhianati oleh ahlinya sendiri. Ini adalah dapatan daripada veteran UMNO, saudara. Memang tidak dapat dinafikan. Jadi oleh itu, katanya UMNO, veteran UMNO merasakan UMNO perlu bangkit dan menyusun strategi perang yang baru dan tidak lagi boleh mengambil sikap bertahan tetapi mesti menyerang. UMNO perlu menjelaskan beberapa isu penting yang sukar diterima dan difahami oleh ahli, terutama penyertaan UMNO dalam kerajaan perpaduan. Dan dalam kerajaan perpaduan itu adanya Parti Amanah, adanya Parti Keadilan dan adanya Parti DAP. Kerana menurut Datuk Mustafa, rata-rata ahli tidak faham rasional di sebalik kerjasama itu. Masa 8 bulan yang singkat tidak sempat untuk menyampaikan kefahaman kepada ahli. Begitu juga pelbagai bahagian, cawangan juga gagal untuk menjelaskan kepada ahli. Itu keadaan saya. Okay, contoh saya akan baca detail sikit lagi dekat kini ni. Kita kekal kemenangan kita, masih dapat 2/3 majoriti ahli parlimen. Dia membuat perkiraan apa? Saya nasihatkan dia tumpu kes mahkamah. Katanya selepas merasmikan majlis pecah tanah residensi wilayah dan residensi Prihatin Madani serta pusat penjajah Madani di Tasik Sungai Besi di Kuala Lumpur hari ini. Sebelum ini, Muhyiddin mendesak Anwar dan timbalannya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidin meletak jawatan susulan keputusan pilihan raya PRN di 6 negeri baru-baru ini. Muhyiddin mendakwa kemenangan PN di kursi majoriti Melayu dan kawasan campuran membuktikan penolakan besar-besaran orang Melayu, masyarakat bukan Melayu terhadap penggabungan politik di Tari Anwar dan Zahid. Dalam PN baru ini, penggabungan Pakatan Harapan PH Barisan Nasional menang di Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan. Manakala PN mengekal kemenangan di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Dalam pada itu, Anwar menegaskan bahawa beliau sama sekali tidak bersetuju dengan andaian bahawa pengundi Melayu anak-anak muda mudah terpesong dengan khususan kaum dan agama pasca keputusan PRN baru-baru ini. Okey tuan-tuan, mari kita terus menyokong kerja Podan dan Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.